Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Tangan dikena macam ni sikit. Okey, aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy-happy selalu tahu. Jangan sedih-sedih, jangan stress. It's not good for your health and trust me on this. It is a true story. Before aku start, aku just nak ambil kesempatan kali ni untuk mengucapkan jutaan terima kasih tahu dekat korang yang masih lagi setia untuk menonton setiap video aku yang ada dekat channel ni, yang support aku dari hari pertama sehinggalah sekarang ni, yang selalu bagi kata-kata semangat dekat aku. Thank you so much guys. Aku tahu benda ni, maksud aku buat YouTube ni bukanlah sesuatu yang senang untuk dilalui tau. Honestly, bagi aku benda ni it's quite challenging. But akhirnya kita dah berjaya juga mencecah 4k subscribers guys. Yeah. I know. Yeah, I know. It's still baby, kata orang, masih lagi kecil dalam industri yang cukup besar ni. Banyak lagi YouTuber yang otai-otai, yang berjuta-juta subs dekat luar sana. But this one, it really means a lot to me. Dan benda ni jadi bukan sebab aku sorang-sorang tau. Semua ni hasil sokongan rakan-rakan YouTuber yang lain yang selalu bagi advice dekat aku. And of course, korang lah kan. Siapa lagi? You know who you are. Thank you so much. So untuk video kali ni, macam yang korang tengok dekat thumbnail, cerita pasal patung lagi guys. Video sebelum ni aku pernah buat cerita pasal patung juga sebenarnya dengan Carol series. And if korang belum lagi tengok video tu, aku ada letak link ke atas. Korang boleh usah lepas tengok video ni. Okay, berbalik kepada cerita kita tadi. Cerita patung kali ni, dia agak lain sikit guys. Di mana patung yang ni bukanlah macam patung biasa-biasa yang kita tengok ada dijual dekat kedai tu. Alah macam yang kita selalu belikan untuk budak-budak sebagai mainan tu. Tak guys, rupanya mungkin sama, tapi patung yang ni lain sikit guys. Sebab owner ataupun tuan kepada patung tu nanti dia kena layan patung-patung ni sebagai seorang manusia tau. Kena layan sebagai seorang manusia. Maksudnya dia kena layan macam anak-anak dia lah. Kena bagi makan, kena bawa travel kalau dia orang pergi travel, kena hantar dekat taska if dia orang pergi kerja. Pendek kata, totally sama layanan dengan kita layan anak-anak kita lah. Kira macam tu. Nampak memang agak sangat pelik, tapi cerita ni aku tak tipu, okay? Benda ni memang 100% real guys. Bukan aku buat-buat, bukan tipu-tipu tau. No. So, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi pasal cerita patung apa benda ni semua kan, jom. Macam biasa, my name is Gizri and this is the story. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi pasal asal-usul patung ni, dari mana datang dia semua kan, aku just nak bagi tahu dekat korang yang macam mana patung ni dia boleh jadi sangat trending ataupun jadi viral dekat negara jiran kita, iaitu negara Indonesia. Baru-baru ni ada seorang selebriti dari Indonesia yang bernama Ivan Gunawan. Dia ni sebenarnya seorang pengacara tau, dan juga pereka fashion dekat Indonesia, dekat sana tu, di mana si Ivan ni dia telah mengambil patung untuk dijadikan sebagai anak angkat. Dan bila orang dah heboh pasal benda ni dekat media sosial, yalah kan, nampak macam pelik. Apa lagi, netizen pun curious lah, tanya dekat media sosial, kenapa tak ambil anak angkat yang real, kenapa nak kena ambil patung jadi anak angkat, dan macam-macam lagi soalan guys. Yalah, kalau macam aku pun, aku akan confused jugalah bila tengok benda-benda macam ni. So Ivan Gunawan ni, dia reply balik dekat diorang. Dia kata yang dia belum lagi bersedia untuk mengambil anak angkat yang real. Maksudnya dia belum ada persediaan untuk mengambil anak angkat yang betul-betul. Sebab proses nak pergi ambil anak angkat yang real ni kena buat banyak persediaan tau. In terms of documentation ke apa ke. Lepas tu dia cakap yang hati tu kena betul-betul sayang. Barulah dia dapat nak ambil anak angkat yang real. Compare kalau dia pergi ambil anak patung, mudah sikit kerja dia kan. Senang sikit lah dia punya proses tu. So that was the reason kenapa dia pergi ambil anak patung tu jadi anak angkat dia.
Ivan Gunawan ni, dia telah mengambil sebanyak 2 patung yang berbentuk seorang baby tau. Yang macam patung baby itulah untuk dijadikan anak angkat. Dan dia cakap benda ni bukanlah sekadar permainan untuk dia, tetapi untuk dijadikan sebagai peneman hidup dia tau. So kalau dia nak pergi mana-mana pun, dia akan bawa lah sekali anak dia tu. Dia nak pergi travel ke, dia nak pergi makan ke, dia akan bawa sekali anak-anak dia ni guys. Dan yang lebih dahsyat, korang nak tahu tak? Si Ivan ni, dia siap buat akaun IG lagi untuk anak-anak patung dia ni guys. Kalau kita lihat dari segi luaran patung ni, memang nampak macam anak-anak patung yang lain juga sebenarnya. Ada mata, ada hidung, ada tangan. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang, mereka patung ni ataupun pencipta patung ni claim yang kesemua patung-patung ni akan membawa tuah ataupun luck yang sangat-sangat baik kepada tuannya. Kalau orang Cina cakap apa benda tu? Ada ong lah untuk tuan-tuan dia. Lebih kurang macam tu lah guys. Kesemua patung-patung yang menyerupai bentuk fizikal baby ni sebenarnya dipanggil sebagai The Spirit Doll ataupun Look Tap di negara Thailand guys. So dari sini kita tahu yang asal usul patung ni memang dari Thailand lah, dari sana. Dekat sana memang dah jadi macam satu budaya tau dalam segelintir masyarakat diorang. Diorang yang percaya dengan benda ni, diorang akan pergi ambil anak-anak patung Look Tap ni untuk dijadikan sebagai anak angkat diorang. Tapi guys, ada tapi tau. Patung-patung ni bukan diorang kena ambil free je tau. Kalau nak patung ni, diorang kena bayar lah. Dan harga untuk satu patung Look Tap ni boleh mencecah ribuan ringgit Malaysia tau. Dia mengikut dia punya material dia lah. Maksudnya macam bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Semakin bagus diorang rasa patung tu, semakin mahal lah harga patung tu diorang akan jual. Look Tap ataupun dalam bahasa kita bila diterjemahkan bermaksud malaikat anak. Dipercayai oleh segelintir masyarakat di Thailand telah dirasuk oleh roh-roh yang boleh membawa keuntungan, kemakmuran, kebahagiaan kepada pemiliknya. Maksudnya di sini, siapa-siapa yang ada patung Look Tap ni, diorang kira bernasib baik lah, di mana kehidupan diorang mungkin akan bahagia, diorang akan jadi lebih kaya dan macam-macam lagi benda yang bagus-bagus guys. Ini menurut apa yang diorang percayalah. Terdapat pelbagai teori sebenarnya tentang kewujudan tradisi patung Look Tap ni muncul dekat Thailand. Dan kenapa patung ni boleh menjadi trend tau dekat sana? Salah satu teori yang paling famous adalah patung Look Tap ni telah dicipta oleh seorang wanita yang bernama Manning. Dialah sebenarnya pengasas patung-patung Look Tap ni guys. Sehingga kan apa yang dia buat menjadi trend dekat Thailand. Kalau diikutkan, kesemua patung-patung ni macam biasa-biasa je guys. Tak ada apa-apa yang special orang cakap. Tetapi si Manning ni lah claim yang dia telah mengubah kesemua patung-patung tu untuk memiliki kesaktian ataupun apa orang cakap ada kuasa luar biasa, di mana patung-patung Look Tap ni boleh membawa tuah kepada pemiliknya melalui ritual-ritual yang dilakukan oleh si Manning ni. Mungkin dia baca-baca ke, jampi-jampi ke dekat patung tu, semua tu taklah dijelaskan dengan secara terperinci. Tetapi guys, tak lama selepas je Manning claim macam tu, Sami-Sami Buddha yang ada dekat Thailand sana tu dikatakan telah mengadakan satu lagi ritual untuk menempatkan roh-roh yang boleh membawa keuntungan masuk ke dalam patung Look Tap ni guys. Maksudnya diorang ni pergi bawa patung tu dekat tempat ritual, lepas tu diorang buatlah apa benda semua tu kan untuk memasukkan roh tu masuk ke dalam patung Look Tap. Dan apabila siap semua benda ni, diorang akan jual patung-patung ni guys. Okey, ada satu lagi teori pasal Look Tap ni adalah ia merupakan version terbaru dari kumantong. Kumantong, apa benda kumantong ni? Kumantong ni bagi segelintir masyarakat di Thailand adalah janin yang telah meninggal dunia sebelum dilahirkan. Maksudnya janin tu diorang akan simpan dan mereka percaya yang roh janin tu nanti akan membawa kebahagiaan, kekayaan. Macam patung-patung Look Tap tadi itulah. So Look Tap ni kiranya macam kesinambungan dari tradisi kumantong yang diorang percaya sebelum-sebelum ni.
Kebanyakan pemilik-pemilik look tape di Thailand adalah merupakan golongan-golongan yang bangsawan, orang-orang kaya, selebriti. Pendek kata, orang-orang yang ada duit lah, yang jenis duit tak habis makan tu. Sebab nak beli patung-patung look tape ni pun bukannya murah guys. Boleh mencecah ribuan ringgit Malaysia tau. So, golongan-golongan ni kira bagi aku yang mampu beli patung-patung look tape ni. Dan diorang yang beli patung ni akan layan 100% patung-patung look tape ni macam anak-anak diorang sendiri tau. Diorang akan pergi bawa makan kat restoran, pergi shopping mall, pergi spa. Aku kalau part spa shopping mall tu aku boleh hadam lagi lah, walaupun memang agak pelik. Tapi yang part restoran tu aku just imagine yang tukang order tu, yang waiter tu tanya dekat patung-patung tu, guys, nak makan apa? Korang boleh bayangkan tak? Sebagai manusia, kalau kita fikir secara logik akal kita ni, kita memang taklah nak tanya nak makan apa dekat patung kan, kecuali kita main masak-masak lah dengan anak-anak kita dekat rumah. Itu normal lagi bagi aku. Part tu aku faham lah juga. But this one agak pelik sikit tau. Tapi waiter-waiter tu kena layan juga guys. Even dalam flight pun, cabin crew dalam Thai Airways telah diberikan arahan untuk melayan patung-patung look tape ni macam diorang layan budak-budak lain. Sebab tu memang dah polisi syarikat penerbangan tu. Nak tak nak, kena hadap jugalah semua ni. Sementara tu guys, mak bapak angkat patung-patung look tape ni juga dibenarkan untuk membeli seat untuk anak-anak diorang ni kalau nak pergi travel. Diorang nak naik flight ke, naik train ke, and kalau diorang busy kerja ke apa ke, diorang akan upah babysitter untuk jaga patung-patung look tape ni guys. Kalau korang pergi ke Thailand nanti kan, mana tahu one fine day, mungkin korang akan terserempak dengan orang-orang yang bawa patung look tape ni. Janganlah korang duk gatal-gatal nak buat suka hati pergi lambung-lambung anak patung tu kan. Tak pasal-pasal mendapat nanti susah juga. Menurut seorang pakar psikologi di sebuah universiti dekat Indonesia, nama dia aku tak nak bagi tahulah, cuma dia ni merupakan seorang profesor tau dekat universiti tu. Dia cakap yang fenomena patung look tape ni memang tak masuk akal. Kira macam perilaku yang tak normal lah, senang cerita. Yalah, kalau kita macam orang biasa ni pun, kita boleh fikir benda tu memang tak masuk akal dan nampak sangat-sangat pelik. Dan menurut profesor ni lagi, kemungkinan trend patung look tape ni menjadi-jadi disebabkan ia telah dipopularkan oleh segelintir golongan selebriti yang mempunyai jumlah followers yang mungkin terlalu taksub ataupun obses dengan selebriti tu. Sebagai contoh, kalau kita minat dengan perwatakan seseorang tu, kita mungkin akan cuba tiru dia kan. Dia beli baju ni, kita pun ikut. Dia beli gadget ni, kita pun nak juga gadget tu guys. Korang bayangkanlah kalau seseorang tu terlalu obses, dia confirm akan ikut lah. Kalau korang tak percaya, korang boleh search dekat Google. Banyak je contoh orang yang obses ni guys. Sementara tu, menurut pakar budaya pula, fenomena patung look tape ni kalau di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru tau. Benda ni memang dah wujud lama di dalam mitologi Jawa yang ada kaitan dengan kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Apa pula animisme dan dinamisme ni kan? Kalau nak explain memang agak panjang jugalah sebenarnya. Tapi secara ringkasnya aku boleh katakan yang benda ni ada kaitan dengan kepercayaan terhadap sesuatu benda tu mempunyai roh ataupun penjaga. Sebagai contoh macam pokok, gunung, sungai, mereka ni percaya yang semua benda ni ada penjaga masing-masing. So kesimpulannya di sini, sememangnya patung-patung look tape ni sangatlah famous dekat Thailand. Even benda ni pun dah masuk ke Indonesia tau. Kalau dekat Malaysia ni aku belum dengar lagi lah setakat ni benda ni ada ke tak. And if korang tahu pasal benda ni, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Mana tahu ada kan. Bila kita bercakap pasal patung ni guys, aku tiba-tiba teringat yang banyak sebenarnya dekat dunia ni di mana kita boleh dengar patung-patung berhantu kan. Macam-macam cerita guys. Korang sendiri boleh search dekat Google kalau korang tak percaya. Dan sebagai seorang Muslim pula, kita semua tahu yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Semua kebahagiaan, kekayaan, kematian semua dah ditulis dah. Semua ni di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak bolehlah nak letakkan kepercayaan kita dekat benda-benda macam patung-patung ni guys. Boleh jadi syirik tau. Susah juga nanti. Okay guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih dekat korang yang tengok video ni sampai habis.
yang sanggup luangkan masa korang untuk tengok video aku. Thank you so much guys. So hit the like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.